له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan Al-Firqatun Najiyah, iaitu Al-Mansurah ila Qiyamis Sa'ah, Ahli Sunnati wal Jamaah, wa huwa imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal iman biqadarihi wa khairihi wa syarrihi. Pada pertemuan kita yang lepas, saya telah sebut berkenaan dengan makna firqah. Firqah ni adalah bererti satu puak ataupun satu golongan. Satu golongan. Perkataan yang sama dengan firqah dalam bahasa Arab itu ta'ifah. Ta'ifah. Sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Maknanya, kalau ada sebahagian kecil, jadi itu makna firqah. Tapi kalau dibaca dengan iftiraq, itu makna bukan golongan, makna perpecahan. Itu dari sudut bahasa Arab. Firqah ni kelompok. Firqatun najiyah, najiyah bermaksud selamat. Satu kelompok yang selamat. Dan kita telah sebut berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan najiyah yang selamat itu, yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu man kana ala mithli ma ana alaihi yawma ashabi, iaitu orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku pada hari ini. Dalam riwayat lain disebut hiyal jama'atu yadullahi al jama'ah, ialah jamaah dan tangan Allah di atas jamaah. Kalau kita nak sebut di sini bahawa an-najiyah itu barang siapa yang berpegang pada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk dalam firqatun najiyah. Najiyah makna firqah yang selamat. Sebagaimana didatangkan hadis kepada kita tadi,
iaitu umat Nabi SAW akan berpecah. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Semua berpecah. Umat Nabi Muhammad SAW pun akan menjadi berpecah. Yang kita baca pada bulan lepas iaitu umatku akan berpecah kepada 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Jadi hak satu tu an-najiyah, yang selamat. Siapa yang selamat? Selamat itu daripada neraka, itu keselamatan daripada bid'ah di dunia, maka dia selamat daripada neraka Allah. Kerana setiap perkara yang bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu ke neraka. Setiap sesat itu ke neraka. Bid'ah dalam masalah syariat dan bid'ah dalam masalah ibadah, dia tidak berkaitan dengan bid'ah masalah dunia. Bid'ah masalah dunia ni maknanya bid'ah dalam pakai kereta, nak makan apa tu tak ada jadi masalah. Nak buat rumah macam mana, itu bid'ah daripada sudut urusan dunia. Dia selamat daripada bid'ah daripada sudut akidah dan bid'ah daripada sudut ibadah. Maka itu disebut sebagai al-firqatun najiyah, firqah yang selamat. Baik. Al-mansurah. Perkataan al-mansurah, firqah yang selamat, mansurah yang mendapat pertolongan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, kalau kita tengok kitab kita tu pada muka surat yang ke-9. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la tadurruhum man khadhalahum hatta taqum as-sa'ah. Iaitu kata Nabi SAW, sentiasa ada daripada umatku sekelompok yang mendapat pertolongan, tidak memberikan mudarat orang-orang yang menelantarkan mereka hingga ke hari kiamat. Satu hadis Nabi lagi lebih kurang tu juga, jadi riwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi zahirin. Itu riwayat daripada Bukhari. Akan sentiasa ada kelompok daripada kalangan umatku yang tegak di atas kebenaran dalam keadaan menang. Kemenangan itu dijanji oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang berpegang dengan sunnah. Kerana firqatun najiyah, kelompok yang selamat tadi, daripada 73 masuk ke neraka, dia yang selamat. Al-mansurah, dia ditolong oleh Allah Ta'ala berdasar kepada firman Allah, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Surah Saf ayat yang ke-14. Yang bermaksud, maka kami berikan kekuatan kepada orang yang beriman dalam menghadapi musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Sebab apa mendapat kemenangan? Sebab mereka ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang menolong mereka, sebab tu mereka menang. Kalau tidak, jadi orang yang kalah juga. Jadi orang yang duduk dalam al-firqatun najiyah ni, firqah yang selamat, yang berjaya ini, al-mansurah, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertolongan yang sebenarnya. Dan memang betul, janji pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menegakkan agama yang benar ini memang betul-betul akan berlaku. Jadi umat Islam ni dia kena yakin. Dia kena yakin. Ada orang kata, kalau begitu kita tak payah buat apa dah, tak payah mempertahankan Islam, tak payah membela Islam, biar begitulah, sebab Islam ni agama yang Allah Ta'ala bela. Ada orang kata begitu. Jawapan yang kita nak bagi iaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala
suruh kita sama-sama bela agama ni supaya kita mendapat pahala. Jikalau Islam, bukan jikalau lah, memang Islam itu akan menang di suatu hari nanti dengan sebab tangan-tangan kita yang usaha untuk memenangkan Islam. Kalau orang tak ambil tahu Islam pun, Allah Ta'ala jaga Islam ni sebab Islam ni agama Allah. Tapi oleh kerana menegakkan syariat ini, menghapuskan bid'ah adalah kerja Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Orang yang buat menegakkan syariat dan menghapuskan perkara bid'ah itu orang yang menyambung mata rantai yang Nabi tinggal. Bererti jikalau Islam ini tertegak, bermakna dia juga mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala sebab di antara salah satu daripada usaha dia untuk menegakkan agama Allah. Itu benda yang boleh kita sebut. Baik. Oleh kerana yang menolong itu Allah, hingga bila? Nah, kalau kita tengok matan dia ni, dia sebut bahawa al-mansurah ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Yakni sampai hari kiamat tu tiba. Di sini munculnya pertanyaan. Itu bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa kiamat tu pasti akan tiba. Waktu manusia, kiamat akan tiba pada waktu manusia telah menjadi rosak. Telah menjadi rosak. Dan kiamat tu tak datang dalam hadis Nabi kecuali tidak ada lagi yang mengucapkan Allah Allah. Kalau tengok diriwayatkan oleh Muslim. Soalan dia, bagaimana menggabungkan hal ini dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang disebut firqah yang ditolong hingga hari kiamat. Sedangkan masa nak kiamat tu tidak ada lagi orang sebut nama Allah Allah, macam mana ditolong sehingga kiamat? Itu persoalan. Apabila disebut ditolong ila qiyamis sa'ah, sehingga kiamat, kiamat tu berlaku apabila tidak ada lagi orang sebut nama Allah tamu ke dunia. Makna orang tu ingat pada Allah. Tu hadis daripada Muslim. Dan satu lagi hadis daripada riwayat Muslim juga dalam kitab Babul Fitan berkenaan dengan kiamat ni disebut begitu juga. Iaitu manusia menjadi rosak, manusia menjadi teruk, baru berlakunya kiamat. Macam mana firqah ini ditolong sehingga kiamat? Itu pertanyaan yang ditanya. Jawapannya, yang dimaksudkan dengan hari kiamat adalah sampai menjelang hari kiamat. Berdasar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau maksudnya adalah, yang dimaksudkan dengan hari kiamat di sini oleh Syekhul Islam, ada juga yang kata bahawa hingga mati. Kerana kiamat itu permulaan. Kiamat seseorang itu apabila dia mati, maka bermulalah kiamat bagi dia. Itu penafsiran. Akan tetapi penafsiran yang pertama itu lebih tepat lagi. Sehingga menjelangnya tanda-tanda kiamat. Bukan sampai kiamat, sehingga menjelangnya tanda-tanda kiamat. Kerana sampai tanda-tanda kiamat besar tu akan berlaku. Akan berlaku. Sekarang ni kita tengok tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil. Kemungkaran yang banyak berlaku. Lalu mereka mendapat pertolongan dan kemenangan sampai menjelang hari kiamat, maka ditakwilkan dengan takwilan bahawa mereka mendapat pertolongan oleh Allah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga
menjelangnya kiamat. Bukan sampai kiamat nanti tidak. Tapi sehingga hatta ya'ti amrullah. Yang Nabi kata sehingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barulah dia bagi al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Barulah disebut perkataan ahli sunnati wal jamaah. Saya dah sebut pada bulan lepas. Tapi hari ini saya nak sebut sekali lagi sebagai tambahan kepada kita berkenaan dengan ahli sunnati wal jamaah. Mereka dinisbahkan kepada sunnah. Ahli sunnah ni yang berpegang dengan al-jamaah, itu mereka bersatu padu. Al-jamaah juga disebut bahawa para sahabat. Kalau kita tengok perkataan al-jamaah itu, kalau boleh kita terjemah perkataan tu, ramai, banyak. Bila kita bicara masalah ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah yang bersatu, kita boleh sebut gitu. Karena jika makna ahli sunnah wal jamaah itu, kita boleh sebut juga dengan ahli sunnah wal ijma'. Ijma' ni itu kesepakatan di kalangan para sahabat. Mereka diberi nama sebagai ahli sunnah wal jamaah kerana mereka bersatu di atas sunnah tersebut dan mereka tidak berpecah. Kalau berpecah tu bukan nama ahli sunnah. Dia ahli sunnah ni mustahil dia nak berpecah. Sebab pengambilan dia pada dasar yang sama. Walaupun dia mari mazhab, walaupun dia mari mazhab Maliki ke mazhab Syafi'i ke, dia tidak akan berpecah. Sebab sandaran itu ada daripada Nabi. Dia berpecah ni bila orang tak mau ikut sunnah, dia berpecah lah. Kalau ikut sunnah dia sama je. Dan setiap hukum tu, fatwa tu, dia kena fatwa negeri itu. Kita duduk di Perlis, contoh. Fatwa di Perlis ni diambil bukan daripada mazhab Syafi'i saja dalam masalah ibadah. Menjadi, boleh kita kata mazhab dalam kerajaan lah. Mazhab kerajaan. Dia tak boleh tinggal dengan tak ada mazhab gitu. Dia mesti ada pilih satu pendapat. Maka Perlis dia pilih tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Bukan dia paksa kita untuk tidak terikat dengan mana mazhab, tapi menjadi mazhab yang rasmi dalam negeri. Menjadi mazhab yang rasmi dalam negeri itu. Maka dipraktik di masjid-masjid yang dijaga oleh majlis. Kerana dia yang menjaga agama. Lalu tak mahu baku berpecah belah, kena ikut majlis ya. Tak ikut majlis jadi iblis ni. Boleh faham tak? Ya, tak ikut majlis, ikut siapa? Ikut iblis ya. Sebab iblis sahaja yang memecah belahkan orang. Tafarraqu bainal mar'i wa zawjih. Sampai suami isteri hak tidur sekali, hak duduk sekali, duduk sebumbung pun dia boleh iftiraq, dia boleh berpecah. Sebab apa? Itu hijab iblis. Maka hak tak ikut majlis ni, dia ikut iblis. Mu nak kata apa katalah, tak kira. Tapi itu hak tu hak saya nak sebutnya. Nak marah ke, nak panas telinga ke, panas punggung ke, tak apa, panas gi. Tapi hak saya nak sebutnya gitu. Kalau pakai ikut majlis ni sebagai mazhab kerajaan, dia panggil sebagai fatwa daripada kerajaan, dia panggil ulul amri. Maka pakai ikut. Orang dia kata kalau ulul amri itu buat salah tu salah peribadi. Kalau dia ada salah peribadi. Tu salah peribadi tak masuk dalam ni. Sebab dia tidak ada buat benda yang salah dan menyuruh kepada benda yang salah.
Dia tak ada menyuruh pada benda yang salah, dia menyuruh pada benda yang betul. Hak kesalahan dia buat tu kesalahan peribadi. Kalau gitu tak boleh ambil semua pendapat orang, sebab semua orang ada masalah peribadi. Biar faham dulu. Nak mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Oh, kita ahli sunnah wal jamaah tapi kita nak begini. Kita nak bismillah biar kuat sikit. Tak. Majlis tetap ada bismillah perlahan-perlahan lah. Sebab itu mazhab ulul amri. Kita tak kira ni, kita nak kuat juga. Tu orang panggil ikut iblis tu, bukan ikut majlis. Tu benda senang je nak faham. Yang jadi perpecah kerana tidak ada al-jamaah. Tidak ada al-jamaah. Dan saya baca syarah ni, syarah daripada Utsaimin. Ini syarah ni daripada Utsaimin. Dan ada juga beberapa syarah yang lain. Kata Syekh Shalih Utsaimin dalam menghuraikan ahli sunnah wal jamaah, dia kata, oleh kerana itu dia kata, golongan ahli sunnah wal jamaah tidak berpecah belah. Sebagaimana terjadinya kepada ahli bid'ah, dan kita lihat ahli bid'ah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, itu Syiah, mereka berpecah belah. Mereka berpecah belah. Sama-sama Syiah tu dia mengkafirkan sama-sama dia. Sama-sama Syiah tu mengkafirkan sama-sama dia. Mu'tazilah lagilah. Mu'tazilah dulu nama Mu'tazilah. Sekarang ni dia tukar dah nama. Mu'tazilah tu orang tahu dah dia sesat. Dia bagi nama macam-macam. Dia bagi nama, contohnya dia kata dia tu ahli sunnah wal jamaah juga. Dia buat persatuan ahli sunnah wal jamaah. Padahal dia daripada ahbash, daripada satu golongan yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka Syekh Shalih Utsaimin sebut dalam ni, dia kata dua perkara yang perlu kita faham. Golongan yang mengaku bahawa dia salaf, golongan salaf, hari inilah golongan salaf, dia nak mengaku dia sebagai ahli sunnah wal jamaah pun tak boleh. Dan golongan yang mengaku Asy'ariyah Maturidiyah nak mengaku ahli sunnah wal jamaah pun tak boleh. Baik, yang pertama, kalau dia salaf, dia kata dia salaf, jika dia berakidah dengan akidah sebagaimana yang dipegang oleh salaf, kefahaman agama yang dipegang oleh salaf, maka dia betul ahli sunnah wal jamaah. Sebab ada orang yang mengaku dia salaf, tetapi dia tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia salaf, dia kata dia tu, saya pegang pada salaf. Salaf ni maknanya golongan yang awal. Maka dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang menetapkan ahli sunnati wal jamaah mestilah Asy'ariyah Maturidiyah. Lagi teruk. Kerana Asy'ariyah ni mari kemudian, Maturidiyah mari kemudian. Baik, itu kata Syekh di sini bahawa dari sini jelas tidak benar orang yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah adalah salafiyun Asy'ariyah Maturidiyah. Ini adalah satu tanggapan yang tidak betul, dan kami katakan bahawa, kami jawab, siapa yang sesuai dengan sunnah, maka dia ahli sunnati wal jamaah. Tidak perlu menggelarkan diri dia siapa dia. Tak perlu. Sebab tu orang kata kita Wahabi. Contoh Perlis ni sinonim dengan Wahabi. Tu orang beritahu Wahabi, orang gelarkan Wahabi. Daripada mana datangnya gelaran ini? Kalau kita baca sejarah, apabila Inggeris datang memerintah negara-negara ni, India dan sebagainya, tuan-tuan nak dapat maklumat berkenaan dengan perkataan Wahabi ni, tuan-tuan boleh beli buku dan diterjemahkan oleh anak kepala Maulana Asri. Pendapat ulama benua India berkenaan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab orang nisbah kepada dia perkataan Wahabi tu.
Oh, kalau tuan-tuan baca buku tu jelas mari daripada mana perkataan Wahabi. Rupanya mari daripada KP, mari daripada Inggeris. Mari daripada Inggeris. Dan perkataan ini juga digembar-gemburkan oleh musuh kepada sunnah Syiah. Sebab apa? Apabila penjajah mari jajah negara-negara umat Islam di benua India dan sebagainya, umat Islam yang bangkit pada ketika itu diketuai oleh ulama-ulama yang memahami ahli sunnati wal jamaah. Aqidahnya salaf, ibadah-ibadahnya ikut salaf. Mana ibadah dia ikut sunnah. Akidah dia akidah betul, bukan akidah yang khurafah. Maka ulama-ulama beginilah yang bangkit menentang penjajah Inggeris. Lalu Inggeris kena buat satu nama yang orang Islam pun takut. Dia pun buat nama Wahabi. Dia ambil daripada mana kita pun tak tahu. Macam orang sebut teroris ni lah. Nah, Islam teroris. Dia create satu benda yang nak suruh nampak Islam ni teroris. Dia buat video sembelih orang lah, apalah macam-macam. Tu dia buat tu. Hak sembelih betul tu wallahu a'lam lah, saya pun tak tahu. Ya, tapi di apa ni orang panggil, dibesarkan isu umat Islam ni sembelih orang, umat Islam ni bakar orang hidup-hidup. Tapi kebelakangan ni musuh Islam tu dia jadi senyap sikit. Senyap. Lepas daripada peristiwa pembunuhan 51 orang yang mati di New Zealand. Ingat tak? Seorang yang pikul senapang masuk dalam masjid, tembak lebih kurang dalam 51 orang. Meninggal dan beberapa orang lagi cedera. Di penjara seumur hidup kawan tu. Bukan seumur hidup dia berapa, tidak. Selama-lamanya. Matilah penjara tu dia. Kenapa jadi gitu? Allah tak nak jawab bahawa Islam bukan teroris. Tu lebih teruk lagi. Dia bunuh orang yang tidak ada dosa dan tidak mencari masalah dengan dia. Orang nak pergi buat ibadah di masjid, dikutuk oleh semua agama. Maka Barak tak nak jawab dah. Bila berlaku lagu tu. Bahawa dia juga teroris. Selama ni Islam teroris. Diupah kumpulan-kumpulan mujahidin buat supaya nampak Islam ni teroris. Dikreatkan, sengaja dilakonkan bahawa orang yang mengaji akidah Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang mengaji akidah Ibn Taymiyah ini sebagai ghulu, melampau. Ditangkap orang yang tidak bersalah, dimasuk ke dalam penjara, dituduh beberapa negeri, contoh negeri Perlis ni, sebagai ada sarang yang menyebarkan fikrah yang tidak betul. Mari tangkap, mari tutup sekolah orang dan sebagainya. Kenapa tu? Itu adalah lakonan daripada musuh-musuh Islam yang tidak puas hati dengan akidah yang sebenar, dengan ajaran yang sebenar yang dibawa Nabi SAW. Akhir-akhirnya siasat, tak ada hak kata teroris. Yang kawan tu malu dah kena tangkap. Mati dah. Setengah daripada tu. Baru kata, ini dah, dia kata. Kita mengakui ISIS adalah teroris. Diupah daripada Barat. Walaupun dia mengaji akidah tu, tapi dia mengaji akidah dalam keadaan dia tidak mengaji yang syumul, yang original. Siapa-siapa pun boleh mengaku dia tu ahli sunnah wal jamaah, tapi dia boleh buat benda-benda yang bidah. Ini jahatnya musuh-musuh Islam. Yang kita sedihnya, orang Islam yang menjadi tali barut kepada musuh-musuh Islam. Allahu Akbar. Semoga Allah hancurkan puak-puak ni. Jadi soalan dia, siapa yang sesuai dikatakan ahli sunnati wal jamaah? Kata dia, ahli sunnati wal jamaah, jawapannya adalah yang sesuai dengan sunnah, yang amalkan sunnah Nabi daripada sudut syariat kehidupan dan juga akidah dia. Kalau orang kata Asy'ariyah Maturidiyah, sunnah Nabi, dia tu ahli sunnah.
Jawapan dia, kita nak kata dia ahli sunnah macam mana? Orang yang pegang dengan ahli sunnah. Akidah sampai pada siapa dulu? Sampai pada sahabat dulu. Penerangan berkenaan dengan akidah itu sampai kepada para sahabat. Dan bagaimana sahabat pegang akidah tersebut? Dan sahabat tu tentu dah dia ahli sunnati wal jamaah, tentu dah. Jadi akidah jenis takwil ni bukan mari daripada sahabat. Mari daripada kemudian. Kenapa benda itu dipegang sebagai akidah? Kalau benda itu dipegang sebagai metod untuk memahami, lain cara untuk memahami. Kerana pada ketika itu adanya ahli kalam, ahli-ahli falsafah, maka digunakan akidah. Ajar akidah dengan cara falsafah. Boleh kita kata cara. Tapi kenapa ada pada hari ini orang yang mengatakan kena akidah dengan akidah tu? Itu Asy'ariyah, sifat 20 dan sebagainya, mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak pakai ahli sunnati wal jamaah sebagaimana dipegang oleh para sahabat? Sebab itu di situ adanya persoalan dan adanya kekeliruan. Jadi kalau kita panggil nak keluar daripada kekeliruan tersebut, tidak lain dan tidak bukan apabila kita berpegang sebagaimana sahabat berpegang. Kalau ayat-ayat yang berbentuk mutasyabihat, kita pegang sebagaimana sahabat. Kalau ibadah kita faham sebagaimana sahabat faham, maka ahli sunnah lah kita. Maka ahli sunnah lah kita. Dia tak susah sebenarnya nak memahami ahli sunnah tu, apabila kita belajar mengikut cara yang betul. Mengikut cara yang betul. Cara yang betul itu cara daripada hadis Nabi SAW. Macam mana Nabi sebut dan macam mana Nabi beritahu kepada kita. Baik. Wa huwa imanu billah. Ini adalah pokok kepada akidah. Saya ambil lebih kurang dalam 3 minit lagi. Kita akan syarahkan benda ni minggu depan, tapi kita masuk dulu sikit. Nak bagi kita gambaran. Wa huwa imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok kepada perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini, wa huwa imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ts ba'da al-mauti wal imanu bi qadarihi wa khairi wa syarrih. Dia kata diambil daripada sabda Nabi SAW dalam hadis Jibril. Bila Jibril tanya apa dia iman, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadari khairihi wa syarrih. Diambil daripada situ. Cuma beriman kepada Allah ni, banyak orang sebut iman kepada Allah ni maknanya membenarkan. Iman makna tasdiq, dia kata membenarkan. Nah, kalau kita tengok syarah daripada Syekh Saleh Utsaimin, dia kata kalau beriman itu membenarkan, maka dia tidak sempurna lagi keimanan dia. Kenapa? Dia kata iman lebih daripada membenarkan. Iman lebih daripada membenarkan. Apa makna itu? Dia kena tasdiq biqalbi, benda dengan hati. Iqrar bil lisan, kena ikrarkan dengan lidah atas dasar keimanan hati. Wa amalun bil arkani, amal dengan rukun. 3 perkara ni dia panggil iman yang sebenar. Kerana dia kata kalau sekadar kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka dia bukan iman. Sampai kamu tunduk kepada hukumnya dan kamu menerima bulat-bulat tanpa paksaan. Terima sungguh-sungguh. Bukan kena paksa baru terima, tidak. Terima dengan rela hati.
Lepas tu barulah dia pecahkan. Iman kepada Allah tu dia kata mempunyai 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada adanya Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyah. Yang ini dialah satu-satunya menyandang hak rububiyah, hak mentadbir. Tiada orang lain yang mentadbir kecuali Allah. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah. Yang ini dialah satu-satunya yang berhak disembah dan minta tolong dengan dia. Na'budu wa nasta'in. Itu masalah uluhiyah. Dan yang keempat, beriman kepada asma wa sifat, bahawa iman itu tidak wujud kalau tak ada 4 perkara ni. Kalau tak ada 4 perkara ni. Jadi nak tahu 4 perkara ni, kita sambung bulan depan. Kita sambung bulan depan. Apa dia 4 perkara ni? Beriman adanya Allah, beriman kepada dalil yang menunjukkan adanya Allah dari segi fitrah daripada dalil akli, nakli. Beriman adanya Allah, beriman dengan sifat rububiyah, beriman dengan sifat uluhiyah dan asma wa sifat. Barulah dia masuk kepada malaikat dan sebagainya. Baru ni kita mengaji rukun Islam. Dan kita mengaji syarat-syarat berkenaan dengan rukun Islam, syarat-syarat syahadah, rukun-rukun kepada syahadah. Sekarang ni kita mengaji rukun iman. Itulah perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang ditulis. Ditulis oleh dia. Kalau kita tengok sini, tulisan dia lebih kurang matan yang kita panggil yang sebenarnya lebih kurang dalam 20 muka surat begitu je. Tapi disyarahkan oleh ulama kita menjadi berjilid-jilid. Kerana dia merupakan isi kepada pokok isi kepada asas yang letakkan oleh Syekhul Islam. Begini asas akidah dia. Lepas tu insya-Allah lah kalau kita mengaji akidah wasitiyah ni, kita tidak akan mudah lari daripada akidah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia berdalil kepada dalil daripada sunnah Nabi, satu. Yang keduanya, dia sebut mana firqah-firqah yang sesat, firqah yang tidak betul. Supaya hidup kita ni akidah yang betul, dengan amalan yang betul, boleh kita jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Sekalian untuk pagi ni insya-Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi ilmu pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.